Okey, selamat sejahtera, selamat bertemu kembali di video cikgu. Okey, kali ini cikgu akan mengajar bab 6 persamaan linear untuk matematik tingkatan 1 KSSM. Okey, bahagian pertama ialah 6.1 persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, sebelum cikgu melanjutkan pengajaran cikgu, kita kena lihat dulu bahagian pertama, apakah yang dimasukkan dengan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, apa maksud dia? Okey, selalunya untuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, okey, nombor satu, simbol yang kita akan lihat ya adalah tanda ini. Cikgu percaya semua murid kenal apakah tanda ini. Okey, tanda sama juga. Okey, bagus. Simbol sama juga digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua kuantiti yang mempunyai nilai yang sama. Okey? Okey, nombor dua, ayat matematik yang melibatkan kesamaan dikenali sebagai persamaan. Maksudnya sekiranya kita ada satu ayat matematik yang melibatkan kesamaan, iaitu simbol tanda sama juga ini, kita panggil ia sebagai persamaan. Okey, nombor ketiga, persamaan linear ialah persamaan di mana kuasa pemboleh ubahnya adalah satu. So, apa yang dimasukkan dengan persamaan linear? Dan kuasa pemboleh ubah adalah satu. Okey, misalnya cikgu ada 3 persamaan di sini. Okey, yang pertama x tambah 5 sama dengan 8. Yang kedua y per 2 tolak 10 sama dengan 1. 3n tambah 1 sama dengan 6n. Okey, ketiga-tiga persamaan yang ada di sini, kita kenali persamaan ini sebagai persamaan linear. Okey, dikenali sebagai persamaan linear. Mengapa dikatakan sebagai persamaan linear? Ialah, okey, katakan cikgu ambil persamaan yang pertama, x tambah 5 sama dengan 8. Okey, yang dikatakan dengan persamaan linear ialah apabila kita ada satu pemboleh ubah. Okey, ini adalah satu pemboleh ubah. Pemboleh ubah ialah sebarang huruf ya. Okey, sebarang huruf yang tidak dikenali ya. So, ada satu pemboleh ubah di sini dan kuasa, okey, dan kuasa pemboleh ubahnya ialah, okey, kuasa pemboleh ubahnya ialah 1. Di sini adalah kuasa 1, cuma kita tak tulis kuasa dia. Okey, sama juga dengan yang berikutnya, iaitu y per 2 tolak 10 sama dengan 1. Okey, ini pun dikatakan sebagai persamaan linear kerana dia mempunyai apa? Satu pemboleh ubah, okey, iaitu y, dan kuasa pemboleh ubah dia adalah 1. Nampak tak? Di sini adalah kuasa 1. So, inilah yang dimasukkan dengan persamaan linear di mana kuasa pemboleh ubahnya adalah 1. Boleh faham? Okey, bagus. Nombor 4, persamaan ini dikenali sebagai persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey? Okey, bagus. Okey, kita akan lihat yang contoh yang pertama. Okey? Contoh yang pertama. Okey, contoh 1. Terangkan sama ada persamaan berikut ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau bukan. So, kita nak terangkan sama ada setiap persamaan yang diberikan di sini di A, B, C dan D ini merupakan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau tidak. Okey, kita lihat yang pertama. A, 7 tambah N sama dengan 10. So, adakah ini persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Ya. Mengapa ya? Kerana apa? Kerana
persamaan ini mempunyai kerana persamaan ini mempunyai satu pemboleh ubah. Okey, iaitu N dan kuasa pemboleh ubah bagi N ialah berapa? Ialah 1. Nampak dah? Ini adalah satu pemboleh ubah dan kuasanya adalah 1. Okey, jadi ini merupakan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Walaupun kita jawab ya atau bukan, kita masih kena terangkan mengapa ianya merupakan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, kita lihat yang B pula. 5K tolak 5 sama dengan 3H. Okey, so pelajar, adakah ini merupakan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Bukan. Bagus. Bukan. Mengapa bukan? Kerana persamaan ini mempunyai berapa pemboleh ubah di sini? 2 kan? Okey. Iaitu ada K, ada H. Okey. So, kerana persamaan ini mempunyai 2 pemboleh ubah. Jadi, ini bukan merupakan persamaan linear dalam satu yang mempunyai satu pemboleh ubah. Dan lagi satu, walaupun kuasa dia 1, oleh kerana dia mempunyai 2 pemboleh ubah, dia bukan merupakan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, kita lihat yang C. P/7 tambah 9 sama dengan negatif 8. Bagaimana pula dengan ini? Adakah ini persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Ya, bagus. Okey, mengapa? Kerana apa? Kerana persamaan ini mempunyai apa? Satu pemboleh ubah, iaitu apa pemboleh ubahnya di sini? Iaitu P dan kuasanya adalah 1. Okey, dan kuasanya adalah 1. Bagus. Dan last sekali di 4A kuasa 2 tolak 5 sama dengan 3A. Kalau kita tengok pun kita tahu, adakah ini persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Bukan. Okey, bagus. Kerana kuasa pemboleh ubah adalah melebihi berapa? Melebihi 1, iaitu ada kuasanya adalah 2. Jadi ini dikatakan bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey? Kita boleh faham? Bagus. Okey, seterusnya kita akan lihat bagaimana anda membentuk persamaan linear berdasarkan situasi yang diberi dan sebaliknya. Okey? So, contoh yang kedua. Okey, bentukkan. Sekarang kamu pula yang perlu bentukkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. Okey, situasi yang pertama A. Apabila 30 ditolakkan daripada 2 kali suatu nombor, hasilnya ialah 6. So, kita nak membentukkan satu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah berdasarkan kepada pernyataan yang diberikan. Okey, di sini ayatnya dikata apabila 30 ditolak daripada 2 kali suatu nombor. Kita tahu tak apa suatu nombor itu? Kita tak tahu. So, kita wakilkan suatu nombor ini sebagai X. Okey, so dia kata apabila 30 ditolakkan daripada apa? Apabila 30 ditolakkan daripada
2 kali suatu nombor. Okey, 2 kali suatu nombor. So kalau 2 kali suatu nombor maksudnya 2 kali X kan. Okey, so apabila 30 ini ditolakkan daripada 2X. Kita nak tolak 30 dapat 2X. So 2X tolak dengan 30. Hasilnya berapa? Hasilnya ialah 6. So ini adalah persamaan linear dengan satu pun boleh ubah. Boleh faham? Okey, bagus. Okey, seterusnya 7 kali suatu nombor ditolak dengan 4 adalah sama dengan nombor itu didarabkan dengan nombor 3. 7 kali suatu nombor. So suatu nombor itu kita tak tahu. Kali ini kita boleh wakilkan dengan satu pun boleh ubah, katakan sebagai Y. So 7 kali nombor itu. So 7 kali maksudnya 7 darab Y dapat 7Y. Ditolakkan dengan 4 adalah sama dengan nombor ini didarabkan dengan 3. So nombor ini, nombor Y didarabkan dengan 3. So kita dapat 7Y tolak 4 sama dengan Y darab 3 dapat 3Y. So kita sudah bentuk satu persamaan linear dengan satu pun boleh ubah. Okey, pun boleh ubahnya adalah Y. Boleh faham? Bagus. Okey, perimeter bagi segi empat sama ialah 24 cm. Apa yang dimaksudkan dengan perimeter? Okey, perimeter, okey, segi empat sama. Bentuk segi empat sama ialah semua sisinya adalah sama panjang. Betul? Okey, cikgu harap kamu masih ingat lagi bentuk segi empat sama. Okey, so dikata perimeter bagi segi empat sama. Perimeter maksudnya ukur keliling. So kita tak tahu ukur keliling, kita boleh anggap dia misalnya sebagai A, katakan. A. Jadi perimeter maksudnya kita tambah, jumlahkan keempat-empat sisi ini. So A tambah A tambah A tambah A, kita akan dapat berapa? 24. So A tambah A tambah A tambah A, dah ada berapa A di sini? Bagus. 4A sama dengan 24. So ini adalah persamaan linear kita dengan satu pun boleh ubah. Boleh faham? Okey, bagus. Okey, kita lihat contoh yang berikutnya. Tulis pernyataan atas situasi bagi setiap persamaan berikut. Okey, yang tadi kita ada satu pernyataan, kita kena bentukkan persamaan. Sekarang kita ada persamaan, kita kena bentukkan pernyataan. Terbalik pula ya. Okey, A, Y tambah 4 sama dengan 37 dengan Y ialah suhu. Dengan Y ialah suhu negara X. So berdasarkan berdasarkan persamaan ini kita kena bentukkan pernyataan. So macam mana kita nak bentukkan pernyataan di sini? Okey, so kita boleh katakan apa? Suhu negara negara X mencapai berapa? Mencapai berapa suhu dia? Mencapai berapa suhu? 37 darjah Celsius. Setelah apa? Ni tambah, maksudnya apa? Peningkatan kan? So setelah apa? Meningkat berapa darjah? 4 darjah Celsius. So kita telah bentukkan ayat dia atau pernyataan dia. Boleh faham? Bagus. Yang B pula, 2A tambah 10 sama dengan 5A dengan A ialah suatu integer. Macam mana kita nak bentukkan ayat di sini, pernyataan di sini? Okey, di sini kita katakan 2 kali suatu nombor integer. Kan kita bercakap tentang integer, so integer sedang buat apa? Ditambah berapa? Ditambah dengan 10. Hasilnya ialah apa? Hasilnya ialah nombor integer tersebut. Okey, hasil integer nombor tersebut didarabkan sebanyak berapa kali? Didarabkan dengan 5. Tersebut didarabkan
dengan 5. So ini adalah ayat dia. So boleh faham tak macam mana nak bentukkan penyataan daripada persamaan linear yang sudah diberi. Okey, bagus. Okey, contoh yang terakhir. Okey, masih lagi kita nak membentukkan penyataan. Okey, M tolak 3 sama dengan 49 dengan M ialah jisim Wendy dalam kilogram pada tahun lepas. So bagaimana kita nak bentukkan penyataan di sini? Kita sedang bercakap tentang jisim Wendy kan? So jisim Wendy bila? Sekarang kan? Sekarang adalah berapa kilogram? Adalah 49 kilogram. Setelah dia bertambah ke dia susut? Dia susut. Tolak masuk susut. So setelah susut berapa kilogram? Setelah susut 3 kilogram. So boleh faham tak setakat ini? Okey, bagus. So video kali ini cikgu telah meliputi persamaan linear. Apakah itu persamaan linear dalam satu pun boleh ubah. Okey, di mana kita kena terangkan sama ada satu persamaan. Okey, di mana kita kena terangkan sama ada satu persamaan berikut adalah persamaan linear dan satu pun boleh ubah atau tidak. Okey, itu sebagai contoh satu kita. Lepas tu di contoh yang kedua tadi kita telah lihat bagaimana kita nak membentuk persamaan linear daripada satu pun boleh ubah yang diberikan. Dan contoh ketiga, bagaimana kita nak membentuk pula penyataan daripada persamaan linear yang sudah diberikan. Okey, sekian sahaja video untuk kali ini. Sehingga berjumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.